Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran secara online. Marilah sama-sama kita membaca doa belajar agar apa yang kita pelajari hari ini mudah difahami. Okay, sama-sama belajar, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga bacaan tadi, semoga dengan bacaan doa tadi membantu kita memahami tajuk pada hari ini. Okay, kita teruskan lagi tajuk kita pada hari ini. Kita masuk kepada bidang sirah dan tamadun Islam. Pelajaran yang ke-21 di bawah tajuk Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Mekah. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian yang berlaku di negeri Hudaibiyah. Okay, yang berada di antara Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Okay, kita tengok unit yang pertama, Perjanjian Hudaibiyah. Terdapat 10 kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram. Masjidil Haram ialah masjid di Mekah. Mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, poin yang pertama di situ adalah mimpi Rasulullah. Kronologi yang kedua, pada hari Isnin, awal bulan Zulqa'dah, tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Okay, tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Mekah adalah pada awal bulan Zulqa'dah, tahun ke-6 Hijrah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Zulhulaifah adalah salah satu miqat di mana para jemaah akan berniat umrah di situ. Mereka turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Kronologi yang keempat, kedatangan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh musyrikin Mekah. Mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Mekah. Jadi apabila kaum musyrikin Mekah mengetahui bahawa rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memasuki Mekah, maka mereka tidak membenarkan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah. Kronologi yang kelima, Khalid bin Al-Walid bersama dengan tenteranya berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memasuki Mekah di Qura' Al-Ghamim. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan lain untuk mengelakkan pertembungan dengan tentera Khalid. Jadi kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid bersama dengan tentera seramai 200 orang cuba menghalang Rasulullah daripada memasuki Mekah. Namun Rasulullah melalui jalan lain bagi mengelakkan pertembungan dengan tentera Khalid Al-Walid.
Kronologi yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Hudaibiyah. Baginda dikunjungi oleh Budai bin Warqa. Beliau menjadi perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Quraisy. Kronologi yang ketujuh, musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Alqamah diikuti Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Kedua-duanya berjaya diyakini bahawa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Kronologi yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Uthman ditahan beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematiannya. Kronologi yang ke-9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membuat bai'ah, iaitu perjanjian untuk setia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Kronologi yang terakhir, musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan. Lantas mereka menghantar Suhail bin Amru untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Okey, seterusnya kita tengok kepada isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, dalam antara intisari kandungan perjanjian Hudaibiyah termasuklah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak boleh memasuki Makkah pada tahun itu, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Mereka dibenarkan masuk ke Makkah pada tahun hadapan, iaitu tahun ke-7 Hijrah, dan dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari sahaja. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang bersarung. Orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka. Jadi, rentitan daripada peristiwa tersebut, Rasulullah dan rombongan tidak dapat memasuki Mekah pada tahun ke-6 Hijrah. Yang kedua, tiada peperangan antara kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. Jadi tidak berlaku sebarang pertempuran ataupun peperangan antara kaum musyrikin dengan kaum Islam selama 10 tahun. Yang ketiga, mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah, mereka juga terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Maksudnya di sini, mana-mana kabilah yang bersama Rasulullah dan kaum yang mengikut musyrikin Mekah, maka tidak terlepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Keempat, orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, sesiapa yang lari dari Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Okey, seterusnya hikmah perjanjian Hudaibiyah. Terdapat 3 hikmah perjanjian Hudaibiyah dari aspek perkembangan dakwah Islam, perkembangan politik Islam dan perkembangan ketenteraan Islam. Okey, aspek perkembangan dakwah Islam. Hikmah yang pertama, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tak langsung, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berkembang. Ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan seperti Amr bin As, Khalid bin Al-Walid dan Uthman bin Talhah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab
seperti Bahrain dan Oman, serta kerajaan di luar semenanjung tanah Arab seperti Rom dan Parsi. Aspek yang kedua dari aspek perkembangan politik Islam. Hikmah yang pertama, musyrikin Mekah secara langsung mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, antaranya termasuklah Bani Khaza'ah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan pengiktirafan pemimpin lain terhadap kerajaan Islam Madinah. Yang keempat, selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar kerana musyrikin Mekah bukan lagi menjadi ancaman besar kepada kerajaan Islam Madinah. Aspek yang ketiga adalah aspek perkembangan ketenteraan Islam. Hikmah perjanjian Hudaibiyah yang pertama, kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dan musyrikin Mekah. Okeylah kelas. Sila buat soalan penilaian nombor 3 dan nombor 4. Terangkan 2 hikmah perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian Hudaibiyah banyak memberikan faedah kepada kerajaan Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huraikan i'tibar yang anda dapat daripada peristiwa ini. Jadi para pelajar boleh buat, kemudian hantar kepada ustazah. Sekian dulu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.